Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Manan bin Tafsir, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan ke-10 akan membincangkan tajuk berkaitan dengan kerjaya. Tajuk yang saya pilih ialah faktor bagaimana kita memilih kerjaya masa depan kita. Pertama kali kita mesti kenal tentang masuk kerjaya. Kerjaya adalah perjalanan yang paling panjang di mana penghujungnya setelah kita belajar ataupun setelah kita mengalami satu proses akademik, maka akhirnya kita akan menjalani satu bidang, iaitu bidang pekerjaan, dan itu adalah impian kita. Jadi masuk kerjaya adalah penghujung satu perjalanan mana kita mengejar sesuatu cita-cita kita. Baik, bidang pekerjaan ini kita boleh bagikan kepada tiga bahagian yang besar, iaitu yang pertama profesional, yang kedua adalah pra-profesional, dan yang ketiga adalah berukasa. Pelajar-pelajar, bila kita nampak modul yang kita berikan yang saya berikan pada hari ini, kita nampak bahawa bidang profesional, bidang pekerjaan yang terlalu sedikit bilangan dia. Kemudian pra-profesional, yang ketiga barulah kepada berukasa, dan bilangan yang paling ramai ialah bilangan berukasa. Jadi di mana kita berada? Di mana kita memilih choice kita, sama ada di atas, di pertengahan ataupun di berukasa. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada bahagian profesional, bilangan yang terlalu sedikit menyebabkan kriteria untuk mendapatkan pekerjaan di bidang tersebut adalah terlalu payah. Contohnya pencapaian akademik yang tinggi, pengalaman dan juga kemahiran. Sebab di bidang profesional ini nanti kita akan ketahui bahawa gaji dan juga intensif yang diberi oleh majikan adalah terlalu besar. Jadi bidang profesional tak ramai yang menceburinya. Kemudian pra-profesional bidang yang pertengahan, kemudian yang sekali yang berukasa yang paling ramai yang terdapat di Malaysia. Seterusnya kita akan tengok kepada secara am. Okey, bagaimana kita nak milih faktor yang memilih untuk menjadikan kita berkerjaya. Okey, bagaimana kita memilih pemilihan kerjaya masa depan. Yang pertama ialah motivasi. Okey, motivasi dalaman diri kita. Kita nak jadi apa sebenarnya? Okey, kita bentuk diri kita, kita nak jadi apa? Sebenarnya sekeliling akan mempengaruhi tentang kerjaya yang akan kita pilih. Okey, yang kedua kita mesti ada bakat. Kita tentang bakat yang kita ada. Di mana bakat kita boleh kembangkan, bakat kita boleh kita tonjolkan supaya itu menjadi satu kerjaya kita masa depan. Yang ketiga mungkin personality kita. Maksud personality kita, perwatakan kita. Ada personality dalaman dan luaran. Tak nampak luaran. Gaya kita. Kita jenis pelajar ataupun manusia yang jenis macam mana. Suka kepada apa. Yang seterusnya ialah minat dan juga kecenderungan. Minat kita nak buat apa. Jadi antara faktor-faktor bagaimana permulaan untuk memilih gaya, dia meliputi kepada motivasi, meliputi kepada bakat, personality dan juga minat seseorang. Okey, seterusnya. Ada 6 faktor yang menjadi pilihan kepada pelajar untuk memilih satu pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan tersebut ialah harus dihormati. Okey, perasaan dihormati kepada pekerjaan tersebut diperlukan oleh seorang pelajar. Orang respect pada pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah faedah. Faedah yang pelajar itu akan dapat daripada pekerjaan yang diceburinya. Yang ketiga adalah tetap. Pekerjaan itu yang tetap, bukan sementara. Jadi hasil pendapatan itu tetap bulan dan sebagainya. Yang keempat adalah munasabah. Okey, munasabah dari jenis pekerjaan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ganjaran. Apakah ganjaran, faedah yang boleh dapat daripada pekerjaan tersebut. Manakala yang keenam adalah gaji. Gaji permulaan. Okey, berapa gaji yang pelajar aku dapat daripada pemilihan kerjaya yang dibuat tersebut. Okey, ada 6 perkara yang faktor yang menjadi pilihan pelajar dalam satu bidang pekerjaan. Tapi apakah yang seharusnya yang kita fikirkan kalau kita hendak memilih suatu pekerjaan? Yang pertama adalah minat dan cita-cita kita. Okey, apakah minat kita dan apakah cita-cita kita? Sebab dengan ada minat dan cita, maka kita akan seronok bekerja dalam satu bidang tersebut. Yang kedua adalah latar belakang akademik. Setiap pekerjaan memerlukan latar belakang akademik. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, bentuk tiga raja yang sebenarnya pertama. Yang pertama mempunyai
pelajar harus mempunyai kelayakan akademik yang tinggi. Yang kedua sederhana, yang ketiga adalah biasa. Jadi, kalau pelajar ingin berada di atas, kelayakan akademik biasanya adalah tinggi. Kemudian yang ketiga adalah prospek kerjaya. Prospek adalah masa depan. Kita akan tengok pada masa depan. Bagaimana perkembangan, kemajuan kerjaya tersebut. Manakala yang keempat adalah pengaruh dan sokongan ahli keluarga. Okey, pengaruh dan sokongan ahli keluarga amat memainkan peranan penting dalam pekerjaan. Manakala yang kelima ialah ekonomi semasa. Dalam keadaan ekonomi sekarang, COVID-19 yang tidak menentu, okey, semua manusia merasa tertekan dengan pekerjaan yang ada. Manakala yang keenam adalah suasana pekerjaan. Seandainya walaupun gaji tinggi tetapi suasana pekerjaan tu tidak menyeronokkan, mungkin akan jadi bebanan kepada seseorang pekerja tersebut. Maka itulah di antara faktor-faktor yang kita boleh fikirkan bagaimana kita nak menentukan kerjaya masa depan kita. Seterusnya kita akan tengok kepada seharusnya sebagai seorang pelajar, bila kita sudah nak pergi kepada suatu pekerjaan tersebut, okey, kita harus berani. Okey, berani melangkah ke dalam pekerjaan. Satu sifat yang sepatutnya ada pada seorang pelajar. Okey, berani dari segi percaya pada diri sendiri bahawa kita akan buat yang terbaik. Percaya bahawa kita boleh buat yang terbaik dan kita akan menyumbang 100% demi kejayaan dalam pekerjaan kita. Yang kedua adalah fokus kepada diri sendiri. Fokus pekerjaan, fokus tentang matlamat, okey, fokus tentang masa depan. Dan akibat dari fokus tersebut nanti kita akan berkembang, kerjaya kita akan berkembang. Yang ketiga adalah memperbaiki diri. Sentiasa memperbaiki diri, memperbaiki kelemahan supaya pekerjaan itu kita akan berkembang. Daripada step 1 ke step 2 ke step 3 dan kita tidak akan jemu untuk duduk dalam satu pekerjaan tersebut. Itu di antara 3 perkara yang sebelum kita bergerak ke dalam pekerjaan tersebut. Dan seharusnya jangan lupa bila kita bekerja, maka kita ada 5 perkara yang harus kita seperti seorang Islam. Okey, mungkin kerja sebagai ibadat, kerja kita kepada orang lain, dan 5 perkara yang saya nyatakan dalam slide saya ini nanti, fahami itu terus. Fahami itu betul. Kerjaya ini bukan saja sebab hasil kerjaya kita ialah upah, dan upah kita untuk diri kita dan keluarga kita. Dan setiap apa yang kita lakukan, okey, Tuhan akan balas. Kena faham kat situ. Jadi 5 benda yang kita harus fikirkan berkaitan dengan sebab kita ni orang Islam, maka kita fikirkan tentang apakah yang boleh kita sumbangkan, okey, dalam keadaan sekarang. Okey, manakala sekali-sekali, okey, melangkahlah dengan yakin. Melangkah dengan yakin supaya anda akan berjaya dalam satu pekerjaan tersebut. Sekian, terima kasih.